Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang matlamat pembangunan lestari. Matlamat pembangunan lestari Sustainable Development Goals (SDGs) adalah matlamat utama yang dikemukakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dalam Perhimpunan Agung PBB pada tahun 2015. Matlamat ini hendak dicapai pada tahun 2030 sebagai agenda demi pembangunan dan kemaslahatan manusia dan bumi. Matlamat-matlamat ini saling berhubung kait yang meliputi aspek ekonomi, sosial, alam sekitar dan sebagainya. Salah satu matlamat pembangunan lestari adalah tiada kemiskinan. Tiada kemiskinan ini adalah matlamat yang pertama dalam matlamat pembangunan lestari. Ia bertujuan mengurangkan kemiskinan. Sebagai contoh, hak yang sama perlu diberikan kepada masyarakat dalam sumber ekonomi seperti pemilikan, kawalan atas tanah dan sumber semula jadi. Menurut Pegawai Eksekutif Institut Tun Perak, Zaipul Anwar Zaipu, mengikut laporan pembangunan lestari kemajuan Malaysia pada tahun 2018, usaha menghapuskan kemiskinan tegar dicapai oleh kerajaan, iaitu pada tahun 1970 49.3% dan ianya telah berkurangan pada tahun 2014 sebanyak 0.6%. Negara Malaysia adalah antara 15 negara di dunia yang berjaya mencapai peratusan tertinggi. Matlamat ini bertujuan adalah untuk menamatkan kemiskinan dalam semua bentuk di mana-mana. Menurut Manan Samad, iaitu Wartawan Harian Metro tahun 2018, menjelaskan Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail telah menjelaskan dalam akhbar itu, kemiskinan adalah sasaran global dalam membina daya tahap golongan miskin. Menurut beliau lagi, pembangunan lestari ini membabitkan bandar dan komuniti lestari, di mana dengan mengurangkan jumlah kematian dan bilangan mangsa bencana seperti bencana banjir. Ini menyebabkan beberapa pihak telah memberi tumpuan dalam melindungi golongan miskin. Menurut Prof. Nazari Ismail pula dalam akhbar harian pada tahun 2019, masyarakat dikejutkan dengan kenyataan pelapor khas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB iaitu Philip Epstone. Philip Epstone telah mengisytiharkan kaedah untuk menentukan kadar kemiskinan di Malaysia adalah tidak sesuai. Ini sekaligus tidak dapat memberi gambaran jelas tentang kemiskinan di Malaysia. Hal ini kerana kerajaan Malaysia telah menggunakan kaedah yang tidak wajar kerana berpandukan kepada garisan kemiskinan yang tidak realistik. Sebagai contoh, RM980 sebulan bagi satu keluarga yang mempunyai 4 orang ahli. Dalam pada itu juga, negara Malaysia dalam usaha mencapai status negara maju yang berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Ini sekaligus telah memfokuskan kepada peningkatan kualiti hidup rakyat. Hal ini dapat dilihat kualiti hidup yang tinggi amat penting dalam sesebuah negara kerana ia menjadi pengukur efektif dalam menilai tahap kemajuan sesebuah komuniti. Oleh sebab itulah, Indeks Kualiti Hidup Malaysia IKHM telah dirangka. Ia bertujuan bagi mengukur perubahan dalam kualiti hidup masyarakat di Malaysia. Seterusnya, kemiskinan dapat dikurangkan melalui zakat. Zakat ini adalah instrumen semula jadi. Di samping cukai dan perbelanjaan,
pendapatan negara melalui pengagihan pendapatan daripada golongan kaya kepada kumpulan miskin. Oleh itu, agihan zakat yang cekap, sistematik dan berkesan terhadap kumpulan sasaran ini dapat menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi. Sebagai contoh, pada tahun 1978, kajian telah dilakukan oleh Ismail Saleh dan Rogayah Ngah 1980. Mereka mendapati agihan zakat telah pun dilakukan kepada pengeluar padi di Malaysia, iaitu di Perak, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Hasilnya, zakat yang dipungut itu mampu memperbaiki agihan pendapatan kasar di kalangan para pengeluar padi. Sebagai kesimpulan, jelaslah di sini tiada kemiskinan ini adalah salah satu matlamat utama dalam pembangunan lestari. Kemiskinan dapat dikurangkan sedikit demi sedikit dengan melakukan pelbagai kaedah dan langkah. Oleh itu, semua pihak, terutama pihak kerajaan dan masyarakat, berperanan dengan bertanggungjawab dan saling membantu antara satu sama lain agar langkah yang dilaksanakan dapat berkesan dengan baik dan juga pembangunan lestari ini dapat dicapai dengan mudah dalam negara kita. Sekian, terima kasih.